kenapa Nur Omar ni ada desas-desus mengatakan yang Nur Omar akan bertanding di kerusi DUN, akan mengambil kerusi DUN, dan sekiranya Barisan Nasional menang di Selangor, maka beliau akan dinobatkan menjadi Menteri Besar Selangor yang seterusnya. Itu merupakan desas-desus yang dikatakan sedang berlaku sekarang ini. Tetapi ada juga desas-desus mengatakan sebenarnya sekarang ini Nur Omar sedang disejuk bekukan. Karier politiknya sedang dikejuk bekukan, dan berkemungkinan beliau akan dibunuh dalam karier politiknya. Sebab sekarang ini instead of bertanding parlimen, di mana dia ada kemungkinan besar boleh menang di kawasan Tanjung Karang, dia akan bertanding di kawasan DUN, di mana ada kemungkinan beliau akan kalah di kawasan itu dan menghabiskan karier dan kerjaya politiknya. Bagi saya ini adalah satu usaha berani, Zahid Hamidi sebenarnya untuk nak menjatuhkan, untuk nak menggugurkan geng-geng kluster kluster menteri, juga kluster-kluster yang menyokong Ismail Sabri, Muhyiddin Yassin sebelum ini. Jadi kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ini, tuan-tuan, ini adalah satu desperate attempt by Zahid Hamidi untuk nak membuang musuh-musuh politik beliau dalam menghadapi pilihan raya yang akan datang ini. Jadi bagi saya dia bukanlah satu yang mengejutkan, satu yang kita dah jangka. Khairuddin sekarang ini dijatuhkan, digugurkan. Khairuddin dicalonkan, Nur Omar digugurkan. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan, Syahidan Kasim yang digugurkan daripada kerusi Arau tadi, Peranan Pengumuman Perikatan Nasional telah mengumumkan bahawa beliau akan bertanding di kerusi Arau menggunakan menggunakan bendera Perikatan Nasional. Menggunakan bendera Perikatan Nasional. Satu agak mengejutkanlah. Syahidan muncul di Terengganu bergegas nak isi borang. Majlis pengumuman calon-calon PN Terengganu yang asalnya biasa-biasa saja, apabila hampir semua penyandang dicalonkan semula, berubah menjadi kejutan apabila susuk Syahidan Kasim muncul. Bekas Menteri Besar Perlis yang digugurkan UMNO BN daripada senarai mereka, diumum Presiden PAS Abdul Hadi sebagai pertaruhan gabungan itu untuk kerusi Parlimen Arau. Abdul Hadi juga mengumumkan penyandang kerusi Maran Ismail Abdul Muttalib akan dikekalkan sebagai calon di kerusi itu, namun sebagai calon Perikatan Nasional. Okey, Syahidan ketika dia berpeluang berucap ringkas memberitahu dia baru tiba di Kuala Terengganu dari Perlis selepas diminta berbuat demikian oleh pimpinan PN. Selepas ini katanya dia perlu bergegas untuk kembali ke Perlis. Saya perlu balik ke Perlis untuk isi borang watikah dan dibagi, watikah dah dibagi tapi borang belum isi katanya. Bagaimanapun tidak pasti parti mana yang akan menjadi pilihan buat Syahidan selepas ini. Dalam ucapan tidak sampai 5 minit itu, bekas menteri itu juga mengecam Presiden UMNO Zahid Hamidi yang dikelanya sebagai penipu kerana dakwanya gagal mengikuti janji yang diucapkan sebelum ini. Kata Syahidan, senarai cadangan calon adalah top 5 UMNO tidak diendahkan oleh Ahmad Zahid. Sementara itu, Pengerusi PN Terengganu Ahmad Samsuri Mohtar mengumumkan semua penyandang kerusi di negeri itu dicalonkan semula kecuali di kerusi Besut dan Kuala Nerus. Untuk PRU kali ini, PN meletakkan bekas pemimpin UMNO yang sudah menyertai PAS, Cik Muhammad Zulkifli Yusof, sebagai percaturan mereka untuk merampas kembali kerusi tersebut daripada UMNO. So, bekas pemimpin UMNO yang sudah sertai PAS, sekarang ini dia akan bertanding ke situ. Pada 2015, Besut dimenangi BN melalui calonnya Idris Yusof. Penyandang kerusi Hulu Terengganu Rasul Wahid yang memenangi kerusi itu melalui tiket BN kini menjadi pertaruhan BN. Dia PN Perikatan Nasional. Dia merupakan ahli Bersatu selepas meninggalkan Bersatu selepas PRU ke-14. PN Terengganu diputuskan untuk bertanding menggunakan lambang PAS kali ini. Okey, now dia macam ni, tuan-tuan. So kita lihat bagaimana Perikatan Nasional di Terengganu ni, dan juga Syahidan Kasim terbang ke Terengganu semata-mata untuk ambil watikah. Dan adakah Syahidan Kasim akan sabotaj Barisan Nasional kali ini? Kita kena faham satu perkara, kemasukan Syahidan Kasim ke dalam Perikatan Nasional bukan sekadar kemasukan yang biasa-biasa. Ada orang dia macam brush off, dia kata, alah ini biasalah, orang tak kecewa dengan politik, dia tak dapat dicalonkan, maka dia pun lompat ke parti lain, kemudian dia pun nak jatuhkan kerajaan Barisan Nasional, kena jatuhkan Barisan Nasional dalam pilihan raya kali ini. Now, satu perkara kita kena jelas, Syahidan Kasim suka atau tidak, dia ada pengaruh di Arab. Suka atau tidak, Syahidan Kasim ada pengaruh di Arab. Kalau you all suka atau tidak, dia ada peranan di Arab. Dan dia telah menang di kerusi tersebut for quite some time. Di Perlis lah, di kawasan Perlis. Dia telah menang di kawasan tersebut for quite some time. Besar atau kecil itu irrelevant. Kerana apa, tuan-tuan? Parlimen ini dia bukan mewakili proportionate.
Dia bukannya mewakili satu parlimen, sama ada di kawasan itu ada 100,000 pengundi, 150,000 pengundi, atau kawasan itu ada 20,000 pengundi. Kuasa dia sama, jumlah dia sama. Dia boleh menentukan ahli parlimen yang akan bertanding. Now, kita tolak tepi Pakatan Harapan dalam soal ini. Katalah Barisan Nasional dia nak membentuk kerajaan nanti. Katakanlah, ni kita bagi senario, ada kemungkinan daripada telahan-telahan ahli penganalisis politik mengatakan bahawa Pakatan Harapan berkemungkinan membentuk majoriti. Saya ulang balik. Pakatan Harapan membentuk kelompok en blok yang paling besar menang dalam pilihan raya kali ini. Sebagaimana juga kerajaan sekarang ini, di dalam en blok mereka yang paling besar, yang paling ramai, yang paling banyak mempunyai kerusi adalah Pakatan Harapan dengan lebih 80 kerusi. Blok-blok lain sebenarnya tak banyak. Kalau kita tengok Bersatu tak banyak, PAS tak banyak, even Perikatan Nasional digabungkan pun tak banyak. Kalau kita tengok Barisan Nasional pun tak banyak berbanding dengan Pakatan Harapan. Namun disebabkan mereka semua membentuk satu blok, bergabung, membentuk kerajaan campuran, inilah dia contoh kerajaan campuran. Dan mereka pun membentuk kerajaan mereka sendiri dan mengesampingkan, mengenepikan Pakatan Harapan. Now, let's say lah, katalah berlaku pilihan raya, katakanlah sebagaimana jangkaan Pakatan Harapan mendapat 100 kerusi. Katalah Pakatan Harapan dapat 100 kerusi, perlu lagi 12 kerusi untuk nak menang. Say lah dalam 12 kerusi itu Perikatan Nasional menang 2. Katakanlah Perikatan Nasional menang 2, balance tu GPS kata atau GRS, 10 tu GPS atau GRS. So mereka nak bentuk kerajaan. Bentuklah kerajaan, bentuk kerajaan. Akhirnya kalau kita tengok 100 dengan 100, 110 dengan orang kata apa, mereka dapat membentuk 110 kurang 2 lah, senang cerita. 110 kurang 2. Dan katakanlah kerusi yang menang 2 tu Perikatan Nasional salah satunya Arau. Even katakanlah satu ni join parti ni, katalah dia join mereka berdua boleh decide dia orang siapa yang mereka nak join untuk menentukan kerajaan yang seterusnya. Memang dia agak sukar lah kalau kita kaji pun, berkemungkinan PAS boleh dapat lebih kurang mungkin 5-10 kerusi lah. Perikatan Nasional ni boleh dapat 5 ke 10 kerusi melalui PAS, kita kata, di Terengganu dan juga di Kelantan. Mungkin juga 1-2 kerusi melalui Bersatu, berkemungkinan. Dan mungkin Arau ni cuma sekarang ini Syahidan Kasim tak menentukan sama ada dia nak menyertai parti mana. Kita kena ingat coalition, parti gabungan ini tidak boleh orang itu tidak menyertai mana-mana parti. Macam contohnya Pakatan Harapan, dia tak ada istilah join Pakatan Harapan, ahli Pakatan Harapan. Sebab tu saya pernah berdebat dengan seseorang dulu kan. Oh, dia kata Tommy Thomas tu ahli Pakatan Harapan. Saya kata ahli parti mana? Saya kata tanya dia ahli parti mana? Dia Pakatan Harapan, kita tak boleh join Pakatan Harapan, kita kena join parti dalam komponen Pakatan Harapan. Sama juga Perikatan Nasional pun sama, kena join PAS ke, Bersatu ke, Gerakan ke, baru kita boleh menyertai Perikatan Nasional. Sama juga Barisan Nasional, tak ada istilah join Barisan Nasional, kita kena join parti UMNO ke, MCA ke, MIC ke, atau sekutu-sekutunya, baru kita boleh dikatakan menyertai gabungan tersebut. So daripada gabungan-gabungan ini, daripada jumlah ini, dan kita tahu bahawa Syahidan Kasim ini dia kena menyertai, dan pada jangkaan saya berkemungkinan dia tak nak sertai mungkin dia tak akan sertai Bersatu, mungkin dia tak sertai PAS pun, mungkin dia sertai Gerakan. Kita tak boleh kata Gerakan tu bukan parti Cina, dia parti yang pelbelwang kaum. Tapi kalau dia join Bersatu agak menarik jugalah, sebab situ pun ramai juga musuh-musuh yang sebelum ni dikutuk gila-gila kau-kau punya. But then again, thinking about perkara ini, kita fikir betul lah, dia orang ni bertanding sebenarnya untuk apa? Dia bertanding untuk apa? Dia bertanding hanya sekadar untuk nak dapatkan kerusi. So bila dia dah dapat kerusi, bila dia tidak dicalonkan, dia tidak melihat kepada rakyat, dia melihat kepada aku tidak dicalonkan, aku perlu bertanding. So dia pun bertanding. So kesetiaan dia sebenarnya selama ini tak pernah kepada parti pun. Kesetiaannya hanya kepada apa, tuan-tuan? Kepada kerusi dia, kepada kedudukan dia. Dan yang penting dia kena jadi kerajaan. Itu yang berlaku sekarang ini. Itu yang berlaku sekarang ini. So Syahidan Kasim, Khairuddin, saya sebut daripada PAS, dia melompat. Bila mereka tidak dicalonkan, akhirnya dia pergi melompat parti lain dan dia menyertai parti